Bagaimana sekiranya kita dilahirkan di laut dan hidup selamanya di laut? Bayangkan, sekiranya kehidupan seharian kita hanyalah bergantung pada laut. Begitu juga dengan pemakanan maupun tempat tinggal kita. Mungkin ramai yang masih tidak mengenali orang laut di perairan Sabah. Kehidupan mereka yang sangat unik akan membuat sesetengah daripada kita berfikir bagaimana mereka boleh survive dengan kehidupan seperti ini. Pantai Timur Sabah merupakan tempat yang mempesonakan untuk dilawati. Selain mempunyai pulau-pulau yang masih asli dan terpelihara, pasir pantai yang putih serta kawasan menyelam yang indah. Sempurna tidak hanya terkenal dengan pulau-pulau menarik dan mengagumkan, tetapi turut terdapat keunikan pada cara kehidupan masyarakat bajau laut. Kebanyakan komuniti ini tinggal di daerah sempurna seperti Pulau Mabul, Bohidulang, Sibuan dan Maiga. Di sebalik GPS episod pertama ini akan membawa korang semua untuk mendalami bajau laut ataupun kita gelarkan sebagai The Aquaman. The bajau are sea gypsies. And boats are necessity. Siapakah bajau laut ini? Berdasarkan sejarah, komuniti ini berasal dari Filipina dan Indonesia di mana sepanjang hayat diorang hanyalah tinggal di lautan. Kehidupan komuniti bajau laut atau lebih sering dipanggil gypsy laut ini terikat dengan lautan. Called the Bajau Laut. With no land-based home to call their own, these sea gypsies have roamed the treacherous waters north of Australia for centuries. Untuk pengetahuan korang, etnik ini juga dikenali dengan nama suku kaum Palau. Menariknya lagi mengenai etnik ini adalah sebahagian daripada mereka akan membina pondok di atas air dan ada juga yang menjadikan bot sebagai tempat untuk berteduh. Hanya bertiangkan kayu dari pokok yang mereka cari di hutan serta bumbungnya pula dari daun nipah dan dedaun lebar atau pelepah kelapa yang disusun rapat, sementara dindingnya dari buluh atau daun mengkuang. Etnik ini banyak bergantung kepada laut bagi mendapat sumber pendapatan utama. Sama seperti yang diamalkan oleh nenek moyang mereka sejak zaman berzaman. Tak hairanlah sekiranya komuniti ini dinobatkan sebagai perenang dan penyelam paling mahir di dunia. Hebatnya etnik ini adalah pada kebolehan menyelam sehingga kedalaman 20 meter tanpa bantuan tangki oksigen. Gempa bumi disertai tsunami dahsyat menerjang Aceh. Saat itu lebih dari 167.000 orang meninggal dan juga hilang. Didapati bahawa ketika tsunami Lautan Hindi melanda Indonesia pada 2004, ada yang mengatakan komuniti ini terselamat tanpa sebarang kecederaan. Kemahiran menyelam yang diamalkan ini secara tidak langsung mengajar keturunan mereka untuk memburu hasil laut seperti ikan, sotong dan udang kara dengan menggunakan kayu lembing. Makanan berasaskan ubi kayu yang diparut dan diperah airnya lalu dimasak secara kukus dinamakan putu. Masyarakat bajau laut lazimnya menjadikan putu sebagai makanan asas menggantikan nasi. Menurut seorang pengkaji genetik Melissa Ilardo, mendapati bahawa kaum bajau mempunyai saiz limpa 50% lebih besar. Kajian beliau turut membuktikan bahawa terjadinya mutasi kepada genetik kaum bajau selari dengan aktiviti menyelam yang telah dipraktikkan kaum ini sejak berkurun-kurun lamanya. Ini jelas membuktikan bahawa komuniti bajau laut layak diberi gelaran The Aquaman. Tetapi pernah tak kita terfikir bagaimana pula dengan kepercayaan bagi komuniti ini? Masyarakat bajau laut mengekalkan kepercayaan tradisi nenek moyang mereka yang diturunkan secara lisan dari satu generasi ke satu generasi yang lain. Asal usul amalan tradisi etnik bajau laut merupakan hasil daripada kepercayaan animisme atau pagan seperti pemujaan dan kepercayaan kepada benda-benda gaib, sehinggakan kepercayaan terhadap uri bayi yang perlu ditanam di dasar laut kerana percaya bahawa roh laut akan menjaga dan mereka tidak akan mati di laut.
Sejak kecil seawal umur setahun, kanak-kanak bajau laut akan direndam ke dalam laut sebagai tanda keserasian dan keberanian di laut. Malah komuniti ini turut dikatakan tidak mempunyai agama yang tetap dan sering bersilih ganti agama. Etnik bajau laut ini berpegang teguh kepada ajaran nenek moyang mereka dan perlu dipraktikkan sejak lahir ke dunia sehinggalah seseorang itu meninggal dunia. Kanak-kanak dilihat gembira mendayung perahu, berenang dan bermain bersama-sama manakala golongan tua memasak dan berborak sesama mereka. Di sebalik kesusahan dan kehidupan yang hanya terikat di lautan, mereka tetap menemukan cara untuk bergembira dan mandiri demi kelangsungan hidup. Penduduk bajau laut sentiasa mengalami peningkatan dan kebanyakan dari mereka tidak mempunyai dokumen yang sah untuk mengesahkan kewarganegaraan. Sehingga ke hari ini, komuniti ini mengamalkan cara hidup pelayaran nomad di perairan dan bergantung hidup sepenuhnya kepada hasil laut. Terima kasih sudi menonton episod di Sebalik GPS kali ini. Jangan lupa subscribe dan jumpa anda di episod seterusnya.